Oh tak apa, tentang aiskrim. Bismillah. Tentang aiskrim kan nampak muka si Firdaus sekali kan ni. Sayalah cakap saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kan betul? Kan betul nampak muka Firdaus tengok tu. Tak apa. Nanti saya tukar. Allahu Akbar. Apa ngaco ni? Dan. Blok dulu. Tak mau kacau. Tukar layout dulu. Spotlight. Tak apa. Baru tak nampak. Baru nampak saya je. Okey, sekarang macam gini anak-anak. Kita tengok pasal darah manusia. Memang nak bincang pasal darah manusia. Sebab dia ada related dengan bab masa form 1, bab masa form 2. Ada. Semua-semua yang kita belajar ni, yang form 3 ni dia kesinambungan. Walaupun dia datang secara lambat, tapi dia adalah kesinambungan. Apa yang kita belajar daripada form 1 lah. Okey. Jadi, kalau kita tengok kat sini darah manusia 3.3. Darah manusia adalah apa fungsi dia? Mengangkut oksigen dan nutrien ke dalam sel badan. Darah juga mengangkut bahan kumuh dari sel badan. Tu. Dia angkut oksigen, nutrien ke sel badan, mengangkut bahan kumuh dari sel badan untuk bawa keluar daripada badan. Nah, okey. Lepas tu, gambar saya freeze Lepas tu, cikgu ni kata, nyatakan komponen darah yang mengangkut oksigen ke seluruh badan. Apakah warna komponen darah ini? Okey. Apa nama komponen darah ni? Apa nama komponen darah yang mengangkut oksigen daripada paru-paru ke seluruh badan? Apa nama dia? Siapa tahu? Cepat. Siapa tahu? Mari. Oi, bukan plasma. Plasma bukan. Lain. Lagi satu. Dia ada tiga. Bukan plasma. Lagi satu. Kalau awak tengok cerita yang saya tunjuk tu, cells work tu awak tahu. Ulang soalan. Boy. Ni, soalan cikgu dalam buku teks ni. Nyatakan komponen darah yang mengangkut oksigen ke seluruh badan. Andai, Sufian. Sel darah merah. Dalam sel darah merah ada dalam sel darah merah ada hemoglobin, bukan oksigen, hemoglobin. Okey, kita ada sel darah merah. Sel darah merah warna dia mestilah merah. Takkan warna dia hijau pula kan? Dah nama dia sel darah merah. Okey? Okey, sini awak tengok darah merupakan sejenis campuran kerana darah dapat diasingkan kepada dua komponen, iaitu cecair kuning yang terapung di atas dan cecair merah yang ditunjukkan dalam gambar foto 3.7. Komponen darah lazimnya diasingkan menggunakan kaedah emparan. Kaedah emparan ni anak-anak, dia macam kita satu benda tu kita pusing dia laju. Kita ambil campuran tu, kita pusing dia laju. Lama-lama yang lebih tumpat akan mendap ke bawah. Yang lebih tumpat akan mendap ke bawah, manakala yang kurang tumpat akan terapung di atas. Ni mesin dia. Ini mesin dia. Kalau darah kita sebenarnya, kalau kita derma darah ini yang kita selalu nampak. Ini yang kita selalu nampak. Nah, okey. Tapi bila apa saya nak cakap? Bila kena kaedah emparan, dia jadi macam gitu. Sebab ni dia nak, maknanya sel warna merah ni dia lebih tumpat daripada sel darah putih. Sel darah putih pula. Komponen plasma darah. Astaghfirullahaladzim. Ngok tu lah aku ni. Okey, ini sebenarnya dia punya komponen dia. Dan kenapa ada kuning, kenapa ada merah.
Okey. Komponen darah. Ada orang masuk ke? Alamak. Sekejap ada orang masuk ke ada orang keluar ni? Saya ni tak sedar ni. Ha. Oh, ada orang nak masuk. Kan betul? Kejap sorry. Ada orang nak masuk. Okey, saya ulang. Allah. Okey. Ni gambar rajah dia. Okey. Darah terdiri daripada ampaian sel darah merah, sel darah putih, platelet dan plasma darah. Seperti dalam rajah 3.12. Warna kuning tu plasma darah. Warna merah tu sel darah merah. Tengah-tengah antara plasma dengan sel darah merah tu ada satu, kurang daripada 1%. Sel darah putih dengan platelet. Okey? Emparan tu apa? Emparan tu nama proses. Nama proses yang mana kita putarkan kandungan ini menggunakan alat emparan. Kita goyangkan dia, kita pusingkan dia, kita putar kepala dia. Lepas tu, dia akan daripada kita biasa nampak darah macam ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Kuning atas. Platelet tu apa titik? Bukan dah tengok cerita sel work ke? Ke tak tengok ni? Minta aja dengan saya link cerita anime tu. Tapi tak tengok. Macam mana ni? Kenapa dia jadi macam tu? Sebab bila kita pusingkan dia, komponen yang merah, sel darah merah kita berat sebenarnya. Jadi dia mendap ke bawah. Dia lebih tumpat. Compare tu plasma darah kita air. 90% tu air. No. Sebab tu dia terapung kat dia kurang tumpat. Platelet ni fungsi dia dalam darah kita, dia nak bantu pembekuan. Macam contoh awak nama muka saya kan? Okey. Contoh awak cedera. Kena pisau kat tangan. Macam gitu nah. Terbuka sini. Tak adalah terbuka besar, terbuka kecil je kan. Lepas tu pegang. Semua perabot. Balutkan apa semua, ambil kain lah nak cuba stopkan darah. Tapi lama kelamaan darah tu berhenti sendiri. Darah tu tak keluar. Sebab dia dah membeku. Macam mana dia membeku? Sel darah merah yang menyebabkan, sel darah merah pula. Platelet yang menyebabkan dia membeku. Okey? Platelet yang menyebabkan dia membeku. Maka dia pun membeku. Okey. Kita kejap kat sini kan, awak nampak tak ni? Awak nampak kan? Kat dalam skrin awak pun ada kan? Ni. Okey, kalau ada yang nak tanya soalan ke, kot-kot lah kan, ke nak tak faham ke, tekanlah. Saya perasan, insyaAllah. Nanti kira macam interesting sikit lah. Kelas kita tak adalah sunyi sepi je tak? Nak? Okay? Boleh Boleh Okay. Baik. Tengok, sambung. Plasma darah terdiri daripada 90% air dan 10% bahan terlarut mengalir ke seluruh badan. Bahan terlarut termasuk nutrien, gas karbon dioksida, enzim, hormon dan bahan kumuh. Okey, ini dia suruh kaji. Dia suruh kaji pasal bahan yang diangkut oleh darah. Senang aja. Kajian awak buat, awak tengok aja cerita Cells at Work tu. Cuba tengok. Tengok dulu, bagi faham dulu cerita tu. Daripada situ nanti awak boleh tahu. Sel darah merah ni, darah ni dia angkut apa. Relax Firdaus, jangan marah. Kan kau dah tak pasal-pasal terkeluar daripada kelas saya. Aduh, Mamat ni. Jangan emosi, tak baik. Kita kelas kita nak belajar sama-sama. Okey, kumpulan darah manusia. Saja je lah. Awak tahu tak awak kumpulan darah apa? Saja je lah nak tanya. Tahu tak awak kumpulan darah apa? Macam saya tahu. Siapa tahu dia kumpulan darah apa? Bagi tahu saya. Awak darah apa?
Mari, tulis. Mari, maklum dekat chatting. Awak darah apa? Okey, Zafran O. Baik. Iman O. Oh, padahal relax je Mamat ni. Fidaus A. Oh, padahal gaduh selalu dengan aku. Ridwan B. Lagi. Cepat lagi. Amni O. Okey. Lagi. Oh. Lagi. A. Tak payahlah. Tak payah detail. Tidak. A sahaja. Wah. Saya pun tak tahu saya A plus ke A minus. Tapi kalau tak ada thalassemia tu insyaAllah A plus lah. Siapa yang ada thalassemia tu dia berkemungkinan besar ada thalassemia. Berkemungkinan. Okay. Berkemungkinan. Tak semestinya ada. Oh boy, udah pun. O plus. Bagus. Detail maklumat korang ni. Lagi. Siapa lagi meh? Kita tengok. Izzah O. Berapa ramai O? Berapa ramai A? Berapa ramai B? Oh, ada satu. Ada dua. Ada tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Fidaus jangan melawak. Tu betul lah. Ketuk kepala tu. Memanglah orang darah A ni lawaknya tak kena tempat. Ketuk kepala semua. Markah apa pula Hakim ni? Saya tanya darah. Kumpulan darah awak. A, B, AB, O. Dia nak tanya markah apa? Markah awak dengan saya. Sabar je lah aku budak Hakim ni. Markah periksa awak dengan saya. Saya tak bagi tahu lagi. Kalau darah beku boleh mati ke? Kalau darah beku terlampau, tengok kat mana tempat beku. Kalau darah beku dalam otak, kena besar boleh lah. Darah beku dekat jantung, samalah. Sebab jantung dan otak adalah komponen utama. Adalah organ utama manusia. Kalau salah satu daripada organ utama awak sendiri pun bermasalah, what do you expect kan? Tak, sungguh kan? Kalau kata ada darah beku lah dekat jantung ke kat otak. Biasanya kat otak lah. Biasa orang stroke. Orang stroke ataupun orang jatuh, dia boleh lah. Tapi fungsi darah beku ni penting sebenarnya. Sebab tu platelet tu penting. Okey. Udah. Dah ke lain je dah ni. Saya tanya kumpulan darah. Dia tanya soalan lain lah ni. Susah hati saya je ni. Okay. Amboi Hakim, kau ketawa-ketawa suka-suka kau je kan. Dah kerja saya tak siap lagi. Geramnya aku. Okay, sambung. Okay, darah manusia dapat dikelaskan kepada 4 kumpulan darah. A, B, AB dan O. Dia adalah kumpulan darah mengikut jenis antigen. So, apa itu antigen? Okay. Alah, saya tutup Tadi saya dah cari dah maklumat dia tadi. Apa itu antigen? Sekejap ya. Apa itu antigen? Okey, mengikut kamus. Kita cari kamus dalam bahasa Melayu. Okey. Kamus. Ni lah. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, mengikut Dewan Bahasa. Kamus pula. Astagfirullahaladzim. Antigen ialah sejenis bahan sama ada protein atau toksin yang merangsang pembentukan atau pengeluaran antibodi jika disuntikkan ke dalam tubuh. Itu maksud dia, antigen. Okey? Itu maksud dia. Senang kata macam gini. Kalau kita tengok rujuk cikgu doktor punya ayat, dia kata antigen adalah sejenis zat yang mengawal ataupun macam starting ataupun memicu ni macam startkanlah reaksi sistem kekebalan tubuh. Macam mana badan kita nak tahan dengan
patogen dari luar. Jadi antigen ni ada dalam badan kita. Antigen ni ada dalam badan kita. Siapa yang darah A, dia ada antigen A. Siapa darah B, dia ada antigen B. Siapa darah AB, dia ada kedua-dua antigen. Dan siapa darah O, dia langsung tak ada antigen. Istimewa sikit lah darah O ni sebab tu dia dikenali sebagai penderma universal. Sebabnya dia boleh dermakan darah tu dekat semua kumpulan darah lain, tetapi dia tak boleh terima sebarangan darah, dia hanya boleh terima daripada kumpulan dia saja. Berbeza dengan AB ni sebab dia ada antigen A dengan antigen B, maka dia boleh terima darah A, darah B dan darah O. Dia boleh terima. Tapi bila dia nak bagi balik, dia kena bagi dekat kumpulan darah dia je. Macam O, dia boleh bagi. Dia boleh bagi kat B, AB, dia boleh bagi kat A, dia boleh bagi kat O, kat B. Tapi bila dia nak terima, dia terima jenis dia je. Macam tu lah, lebih kurang ya. Okey. Antibody dalam plasma darah. Kalau saya laju, angkat tangan lah. Bagi tahu teacher laju, slow sikit kata. Nak tanya soalan. Kang, saya syok sendiri Kang. Korang tak faham pula. Okey, plasma darah ada antibody. Jenis antibody yang wujud dalam plasma darah adalah anti-A dan anti-B. Jenis darah, antigen dan antibody ditunjukkan dalam jadual 3.3. Okey, jenis darah A, antigen dia A, antibody dia anti-B. Dia lawan A. Sebab tu bila dia anti-B, darah B tak boleh masuk. Macam darah B, antigen dia B, dia anti-A. Bermakna darah A tak boleh masuk. Darah A tak boleh masuk. Darah B dengan darah O sahaja yang boleh. Kalau AB, dia ada kedua-dua antigen. Dia tak ada antibody. Sebab dia boleh terima kedua-dua jenis darah. Manakala O, tak ada antigen. Tetapi dia ada antibody. Iaitu dia anti-A dengan anti-B. Yang mana dia hanya boleh terima darah jenis O sahaja. Dia tak boleh terima darah dari A, dari B. Tapi dia boleh menderma. Dia tak boleh terima. Tapi dia boleh menderma. Okey? Baik. Antibody akan menyerang antigen yang sepadan dengannya. Dan akan menyebabkan penggumpalan darah berlaku. Hal ini boleh menyebabkan kematian. Sebab tu kalau awak masuk hospital, dia akan tanya, awak darah apa? Tujuan ni kenapa? Sebab kalau kata awak macam contoh kena denggi. Jadi awak kena ada, kalau platelet darah awak tak cukup, plasma darah awak tak cukup, apa semua. Jadi kita kena ambil bantuan daripada darah luar. Kita kena ada transfusion darah, pemindahan darah. Jadi sebab tu dia akan tanya darah apa. Nah, kalau awak darah A tapi dia masuk darah B, boleh berlaku penggumpalan darah. Dan hal ini memang boleh menyebabkan kematian. Sebab antibody anti-A dia akan menyerang. Dia akan menyerang anti-agent A dan dia akan menyebabkan anda mati. Okey. Ini rumusan. Ini rumusan. Jadual tadi dia ringkaskan kan? Ini rumusan dia. Individu yang mempunyai antibody anti-A, darah jenis B, tidak boleh menerima darah jenis A dan AB. Kerana kedua-dua jenis darah mempunyai antigen A. Individu yang mempunyai antibody anti-B pula, darah jenis A, tidak boleh menerima darah jenis B dan AB. Kerana kedua-dua darah mempunyai antigen B. Individu yang mempunyai darah jenis AB bebas menerima semua jenis darah kerana tiada antibody di dalam darahnya. Juga dikenali sebagai penerima universal. Individu yang mempunyai darah jenis O pula tidak dapat menerima sebarang jenis darah lain kerana kehadiran anti-A dan anti-B dalam plasma darahnya.
Maka kebolehan seseorang menerima darah bergantung kepada kehadiran antibodi dalam plasma darahnya. Okey, padanan kumpulan derma, penderma dan penerima darah. Kumpulan penderma ni dan kumpulan penerima. Jadi kumpulan yang penderma ini dia boleh derma dekat A, tak boleh dekat B. Boleh dekat AB, tak boleh dekat O. So, kenapa boleh dekat AB? AB boleh terima A sebab AB ada antigen A dan antigen B. Dia tak ada antibody. Okay. B pula dia tak boleh terima darah A, boleh terima darah B. B pula orang darah B boleh derma dekat B, boleh derma dekat AB. Dekat A dengan O tak boleh. Orang AB memang dia tak boleh derma kat siapa-siapa. Dia hanya boleh derma dekat orang yang sama darah dengan dia je. Kira dia pilih kasih jugalah. Okay. Manakala O dia boleh derma dekat semua orang. Sebab tu O kita kenali dia sebagai penderma universal. Ni kadang-kadang orang lah kata, tak tahulah betul ke tidak kan. Orang darah O ni baik-baik, baik hati. Jadi siapa yang rasa-rasa dia darah O tu, jangan perasan lebih-lebih Bukan darah yang menjadi faktor awak tu baik ke, baik hati ke, tak. Semua datang dari hati. Kalau hati awak baik, insyaAllah iman tu akan nampak juga baik orangnya. Bukan iman Farhan, iman kita. Okay? Baik. Amboi Ridwan. Sedap-sedap kau aja ngenakan Fitri ya. Sedapnya Fitri ambil juga ujian saya. Awak ambil ke? Fikir balik. Jangan ngata orang. Tak baik. Okey, kepentingan menderma darah. Fakta dalam darjah 3.14. Setiap hari darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Darah mungkin diperlukan untuk pembedahan mangsa kemalangan atau untuk merawat pesakit leukemia, hemofilia dan lain-lain. Okey. Jadi memang pentinglah sebenarnya. Penting sangat kes derma darah ni. Kalau kita tak buat derma darah, kalau kita tak derma darah, kemungkinan besar bank darah akan kekurangan darah. Jadi ramai pula lah yang meninggal dunia